30 petugas pasukan forensik bantu percepat proses pengecaman mangsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah malam bersama saya, Sahih Samsudin. Perkembangan naas pesawat terhempas. Semua mayat mangsa dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang untuk tindakan lanjut. Wartawan Nurul Sazwani Samsu ketika ini berada di sana. Wani, bagaimana situasi di sana? Ya, Sahih, 2 jenazah mangsa yang terlibat nahas kemalangan pesawat yang terhempas di Elmina Shah Alam sudah pun sampai ke Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang ini, dan kami difahamkan 6 lagi sedang dibawa ke hospital ini untuk tujuan bedah siasat dan pengecaman. Selain keluarga dan juga waris mangsa yang berada sejak 7 petang di sini, turut hadir adalah pimpinan negeri Pahang. Ini termasuk Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Roshdi yang turut mengesahkan penerbangan yang membawa Exco Kerajaan Negeri Pahang itu berlepas dari Langkawi atas urusan rasmi selepas menghadiri mesyuarat pembangunan negeri. Dan hadir sama bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri yang hadir kira-kira 11 malam tadi. Dan kira-kira pukul 10 malam tadi, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa juga turut hadir bagi melawat keluarga mangsa nahas pesawat yang berada di sini, dan beliau turut memaklumkan petugas pasukan psikologi turut disediakan di sini bagi memberi sokongan emosi kepada keluarga dan juga waris mangsa. Dan ini maklumat yang baru saya terima. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Husin memaklumkan 5 daripada mayat yang telah ditemui dalam keadaan sempurna. Salah satunya dipercayai penunggang motosikal. Beliau turut memaklumkan jalan keluar masuk di lokasi nahas akan kekal ditutup bagi membolehkan kerja pencarian dan serpihan pesawat termasuk kotak hitam. Petang tadi, Menteri Pengangkutan Anthony Locke mengesahkan 10 mangsa terlibat dalam nahas pesawat yang terhempas di berhampiran Elmina Shah Alam, dan 2 daripadanya merupakan pengguna jalan raya, salah satu merupakan pemandu kenderaan dan salah satu lagi merupakan penunggang motosikal. Baik, Sahih, saya kira demikian perkembangan langsung dari Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang ini. Kita kembali bersama Sahih untuk perkembangan seterusnya. Terima kasih, Wani. Kira-kira 30 petugas pasukan forensik ditugaskan di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang bagi mempercepat proses bedah siasat dan pengecaman mangsa naas pesawat terbabit. Jelas Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, pihaknya turut menyediakan sokongan psikososial buat keluarga mangsa. Bagaimanapun, jangkaan masa untuk proses itu selesai masih belum dapat dipastikan. Ini akan diselesaikan supaya keluarga dapat membawa mangsa balik ke rumah keputusan seterusnya. Yang kita dengar ada body-body yang boleh dicam, tapi ada juga yang kita dengar memerlukan masa lah untuk yang kita dengar lah, kita panggil cerita. Itu yang kita dengar, tapi kita tak pasti sehinggalah keadaan yang sebenar sampai pada kita. Beliau berkata demikian semasa melawat keluarga mangsa di hospital berkenaan. Ini berita baru kami terima. Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Khan memaklumkan perakam suara kokpit iaitu sebahagian daripada kotak hitam milik pesawat terhempas di Bandar Elmina ditemui 10.20 malam tadi.
Sebelum ini, Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU digerakkan ke lokasi naas pesawat terhempas bagi mencari kotak hitam berkenaan. Jelas Datuk Husin, operasi diteruskan malam ini untuk mencari baki mangsa naas. 10 korban dalam naas pesawat ringan terhempas di lebuhraya Gatri berhampiran kawasan perumahan Seksyen U16, Bandar Elmina, Shah Alam petang tadi. 8 daripada mangsa berada dalam pesawat termasuk 2 kru penerbangan. Manakala 2 lagi mangsa melibatkan orang awam, pengguna lebuhraya tersebut. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, adun pelangai, Pahang Datuk Seri Johari Harun antara nama didaftar menaiki pesawat tersebut. Melalui manifest yang kita perolehi, dapat disahkan bahawa dalam pesawat tersebut ada 8 orang, 2 anak kapal iaitu 2 juruterbang dan 6 penumpang. Apa yang kita boleh sahkan pada ketika ini ialah nama-nama dalam manifest tersebut. Identiti kesemua mangsa akan diumum polis sejurus proses pengecaman dibuat keluarga mangsa. Berikut adalah senarai nama 8 penumpang yang didaftarkan menaiki pesawat yang terhempas. Sementara itu, Ketua Polis Selangor Dato' Husin Omar Khan berkata pesawat dipercayai hilang kawalan 2 minit sebelum melakukan pendaratan. Setakat ini kita percaya semua mangsa yang terlibat telah meninggal dunia. Kita masih dalam siasatan dan kita percaya yang meninggal ini dalam aircraft 8 orang, dari ground ada 2 orang minimum yang telah terkorban dalam insiden ini. Jadi pihak polis sebelum itu pihak bomba telah memadamkan kebakaran dalam mengambil masa dalam 10 minit dan sekarang kita proses untuk proses crime scene untuk mengumpul proses scene dalam mengumpul semua anggota-anggota ataupun mangsa yang ada di ground dan akan dihantar ke hospital untuk proses postmortem dan juga pengecaman. Siasatan awal mendapati pesawat melanggar sebuah motosikal dan sebuah kereta ketika terhempas di lebuhraya berkenaan. Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM dalam satu kenyataan mengesahkan kejadian melibatkan pesawat jenis Beechcraft Model 390 Premium One nombor pendaftaran N28JV. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Kapten Nur Azman Mahmud maklumkan pesawat kendalian Jet Valley 900 itu bertolak dari lapangan terbang antarabangsa Langkawi pada 2:08 minit petang menuju ke lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah. Hubungan pertama dibuat pesawat dengan Menara Kawalan Trafik Udara Subang pada 2:47 petang dan pelepasan pendaratan diberikan pada 2:48 petang. Pada 2:51 petang, Menara Kawalan telah melihat asap di lokasi naas tetapi tiada panggilan daripada pesawat. Pusat Penyelarasan Penyelamat Aeronautik Kuala Lumpur telah diaktifkan bagi menyelaras misi mencari dan menyelamat. Siasatan keselamatan akan dijalankan Biro Siasatan Kemalangan Udara di bawah Kementerian Pengangkutan mengikut peraturan-peraturan penerbangan awam 2016. Dalam pada itu, laluan keluar dan masuk ke persimpangan Elmina dari kedua-dua arah lebuhraya koridor Gatri ditutup sementara ekoran naas pesawat terhempas. Prolintas dalam kenyataan berkata, laluan itu ditutup sementara sehingga kerja-kerja pembersihan dan siasatan selesai. Pengguna diminta menggunakan laluan alternatif. Sebarang aduan dan pertanyaan boleh hubungi talian tertera. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah merakamkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga mangsa naas pesawat tersebut. Turut menzahirkan ucapan sama Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Skandariah. Menerusi catatan Facebook Istana Negara, Al-Sultan Abdullah dan Tengku Azizah menzahirkan rasa duka cita dengan pemergian mengejut kesemua mangsa.
Seri Paduka berdua berharap agar seluruh keluarga mangsa yang terlibat sabar dan tabah menghadapi dugaan ini, serta mendoakan mangsa dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan mereka yang beriman dan beramal soleh. Kenyataan itu turut memaklumkan Allahyarham Datuk Seri Johari merupakan rakan akrab Seri Paduka berdua. Al-Sultan Abdullah dan Tengku Azizah amat menghargai sumbangan Allahyarham kepada Pahang, terutama dalam memperjuangkan masyarakat desa serta luar bandar, selain menyifatkan pemergiannya sebagai satu kehilangan besar. Petang tadi, Al-Sultan Abdullah berkenan mencemaduli meninjau lokasi naas pesawat ringan yang terhempas berdekatan Bandar Elmina. Baginda tiba sekitar 5.40 petang dan diberi taklimat Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar Khan mengenai naas terbabit. Seri Paduka Baginda turut berkenan berbual dengan keluarga mangsa untuk menenangkan mereka. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan salam takziah kepada keluarga mangsa naas pesawat terhempas. Datuk Seri Anwar menerusi catatan Facebooknya turut mendoakan kesemua mereka tabah menghadapi dugaan ini. Beberapa pimpinan negara turut merakamkan ucapan takziah. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil menzahirkan ucapan takziah kepada semua keluarga mangsa. Fahmi menerusi Facebooknya mendoakan agar mereka tabah dengan ujian ini. Turut menzahirkan ucapan takziah Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Beliau menerusi Facebooknya menyifatkan pemergian Datuk Seri Johari satu kehilangan kerana Allahyarham telah banyak menabur bakti kepada rakyat negeri berkenaan. Kebakaran sebuah rumah di Taman Perumahan di Binjai, Kemaman turut memusnahkan 4 lagi kediaman petang tadi. Kesemua mangsa terlibat kini tinggal sehelai sepinggang selepas hilang tempat berteduh dalam sekelip mata. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Balai Cukai, Muhammad Zailani berkata panggilan kecemasan diterima pihaknya kira-kira pukul 5.12 petang. Seramai 18 anggota bomba bersama seorang pegawai operasi digerakkan ke lokasi kejadian kira-kira 10 minit kemudian. Sejurus tiba di lokasi, 4 kediaman didapati terbakar kira-kira 70% hingga 95% sebelum kerja-kerja pemadaman dilakukan. Kesemua mangsa terlibat berjaya menyelamatkan diri. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Seperti kita tahu, kita ada suatu rencana untuk membuat beberapa anjakan besar dalam Tibet. Apabila saya ada pertemuan dengan Khazanah, beberapa badan-badan kerajaan itu diminta ambil alih institusi Tibet yang ada. Kita ada lebih kurang 500 Tibet di seluruh negara dalam beberapa kategori. Kita belanja untuk 1 tahun 6.7 bilion ringgit untuk latihan Tibet. Tetapi kita merasakan perlu swasta ambil alih. Maknanya meminta syarikat termasuk Petronas, Taikom, Tenaga semua ini ambil alih dan bagi latihan untuk memenuhi keperluan. Dan saya fikir ini cadangan yang menasabah dan boleh menghasilkan produk pelatih yang lebih berkualiti. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD berhasrat meningkatkan digitalisasi merentasi negeri, syarikat dan masyarakat selaras dengan kerangka ekonomi digital. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata dari aspek ekonomi, pendigitalan dapat mengubah cara organisasi beroperasi sekaligus meningkatkan tahap kecekapan. Ini penting kerana kita lihat menyediakan kesalinghubungan atau konektiviti memungkinkan perkhidmatan dan keterlibatan dalam ekonomi digital yang lebih meluas. Usaha pihak kementerian menyediakan perkhidmatan internet hingga ke 3% kawasan berpenduduk yang langsung tidak ada kesalinghubungan sekarang sebenarnya membolehkan mereka terlibat. Mereka yang berada di kampung-kampung orang asli yang tidak mendapat akses yang baik, bila mereka dapat menggunakan internet melalui satelit contohnya, juga boleh membeli barang-barang daripada Maidin. Pelaburan dalam bidang ekonomi digital negara menunjukkan pertumbuhan memberangsangkan iaitu hampir 24 bilion ringgit bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Kerajaan juga berazam untuk melahirkan syarikat tempatan yang berdaya saing di pasaran antarabangsa.
Beliau kata demikian pada majlis pelancaran program Semarak Gemilang Malaysia Madani dan kempen Oh Maidin yang ke-66 di Seremban. Dalam majlis sama, Fahmi juga memaklumkan pihaknya telah meminta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) untuk memberi tumpuan terhadap masalah internet di semua bangunan Pasaraya Maidin termasuk di Sabah dan Sarawak. Mungkin kita kena teliti sebab saya ada 5G tapi tak sampai 300. Mungkin boleh maklumkan kepada MCMC semua bangunan-bangunan Maidin, tolong bincang dengan Datuk Amir, termasuklah yang di Sarawak. Ya, Datuk sekali yang kita lawat tempoh hari, perlu kita pastikan isu internet dapat diselesaikan. Jadi ini kalau boleh kita beri penekanan. Peruntukan RM150 juta bagi membina bangunan tambahan di Hospital Pontian Johor yang dijangka akan dilaksanakan pada tahun hadapan akan memberi nilai tambah kepada daerah itu terutama dalam perkhidmatan kesihatan. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata projek itu bakal menaik taraf 2 buah blok bangunan baru 4 tingkat yang boleh memuatkan sebanyak 150 katil pesakit. Usaha menaik taraf hospital sedia ada itu penting berikutan Pontian bakal menjadi tumpuan dengan adanya jambatan baru yang menghubungkan daerah itu dengan Johor Bahru. Kami di sini menunggu-nunggu dan saya juga di Kementerian Keuangan memastikan ianya akan dilaksanakan secepat mungkin dan kita di Kementerian Keuangan dari segi perbincangan saya dengan bahagian belanjawan dan nota-nota dan tulisan-tulisan surat kita, perhubungan kita dan perbincangan saya sendiri apa semua memang ia adalah RM150 juta dengan nilai 1 juta satu katil itu formula Kementerian Kesihatan ya. Sementara itu, Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata Hospital Pontian itu bakal dinaik taraf dan memberi keselesaan kepada penduduk sekitar dengan menggunakan peruntukan seperti yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pembentangan belanjawan sebelum ini. Seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada bulan Februari lepas dalam ucapan bajetnya memang ada diumumkan supaya kita membesarkan dan naik taraf Hospital Pontian. Hospital Pontian ni Dato' Seri Ahmad Maslan selalu sebut perlu dibangunkan ataupun dinaik tarafkan dan syukur Alhamdulillah tahun ini saja ada 500,000 untuk kita the initial cost dari segi planning dan sebagainya. Pada pembentangan belanjawan lalu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan sebanyak RM36.3 bilion untuk sektor kesihatan melibatkan 26 hospital termasuk Hospital Pontian. UMNO Johor akan mengadakan perbincangan dengan Menteri Besar Johor bagi membantu persiapan menjelang Pilihan Raya Kecil PRK di Parlimen Pulai dan Don Simpang Jeram. Timbalan Pengerusi UMNO Johor Datuk Seri Ahmad Maslan berkata perbincangan itu dilakukan bagi memastikan Parti Kerajaan Perpaduan meraih kemenangan di kedua-dua kerusi tersebut. Walaupun pelbagai strategi dirancang, beliau mengingatkan kepada jentera Barisan Nasional dan Pakatan Harapan untuk tidak berada dalam zon selesa. Walaupun jika dicampurkan kedua undi Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional, kita boleh menang selesa di dua-dua tempat. Tetapi itu hanya atas kertas. Itu formula atas kertas yang tidak semestinya berlaku on the ground apabila hari kejadian. Dia bergantung pada sejauh mana keluar mengundi oleh penyokong-penyokong PHBN. Kita mesti keluarkan sebuah ramai untuk mereka keluar mengundi. 3, 2, 1, dipersilakan. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM ambil serius laporan tular melibatkan penyertaan pegawai JAKIM dalam aktiviti politik.
Ketua Pengarahnya Dato' Hakimah Muhammad Yusof telah mengarahkan jawatan kuasa Tata Tertib JAKIM untuk bertindak segera berpandukan peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993. Menerusi kenyataan, beliau menegaskan JAKIM tidak akan teragak-agak untuk mengenakan tindakan tata tertib terhadap pegawai yang didapati melanggar peraturan ditetapkan. Beliau turut menasihatkan warga JAKIM agar sentiasa mematuhi semua peraturan yang berkuat kuasa dan tidak melakukan sebarang tindakan yang boleh menjejaskan integriti dan imej perkhidmatan awam. Baru-baru ini tular cetak layar seorang individu dipercayai kaki tangan JAKIM membuat hantaran berunsur politik negatif di laman sosialnya dan mendapat reaksi kurang senang pengguna media sosial. Sebanyak 7 klinik kesihatan yang diklasifikasikan sebagai daif sedang dibaik pulih melibatkan kos sebanyak 3.1 juta ringgit. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, Datuk Dr. Rusdi Abdul Rahman, berkata projek berkenaan dijangka siap sepenuhnya hujung Oktober ini. Antara klinik kesihatan yang dinaik taraf adalah 3 di Jasin, 3 di Alor Gajah dan 1 di Melaka Tengah. Tujuh projek yang kita ada tu. Ya. Ini klinik ini berusia lebih daripada 30 tahun dah. Yang semua ni. Dan kita ada lagi senarai yang insya-Allah kita akan hantar kepada kementerian jika ada peruntukan untuk tahun depan lagi untuk kita naik taraf lagi. So kita ada klinik dan juga quarters yang akan kita naik taraf lagi lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melawat tapak pembinaan baru klinik kesihatan di Bukit Rambai, Melaka. Kes denggi di Melaka meningkat hampir 100% setakat Minggu Epidemiologi ME32 berakhir pada Sabtu lalu berbanding tempoh sama tahun lalu. Exco Kesihatan Negeri Eng Hee Sem berkata peningkatan pekerja asing yang menyewa di kawasan Pangsapuri juga menjadi antara cabaran dan penyumbang kepada peningkatan denggi di Melaka. Menurutnya, sehingga kini 688 kes direkodkan di seluruh Melaka dengan peningkatan sebanyak 329 kes. Duduk sini, dia susah nak bersihkan kawasan sini sebab oleh kerana kita pun sudah nampak dia semua tempat mereka kunci. Jadi warga di sini pun kebanyakan semua kerja di kilang. Pada waktu siang mereka ke tempat kerja, malam dia terus pada waktu malam kita pun tak pasti. Jadi tidak memuasa. Jadi kita oleh kerana Yang Amat Berhormat pun akan adakan satu gotong royong perdana untuk bagi kesedaran pada penduduk khususnya di Melaka. Kebersihan adalah amat penting. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada operasi cegah denggi di Pangsapuri, Kota Laksamana. Pengulas selanjut, Hisam berkata kawasan Pangsapuri berkenaan juga menjadi lokaliti wabak baru diisytiharkan Isnin lalu. Tambahnya, persatuan atau badan pengurusan bersama seharusnya memainkan peranan mengutamakan kebersihan setempat seperti menganjurkan gotong royong menjelang Tahun Melawat Melaka 2024. Sasaran 15 juta pelancong ke Johor pada tahun ini mampu dicapai berdasarkan statistik terkini yang sudah mencecah angka 8.9 juta pengunjung. Pengarah Tourism Johor, Suhairi Hashim berkata sebelum ini pihaknya meletakkan sasaran awal 10 juta pelancong. Industri pelancongan Johor kian pulih dan mencapai tahap 80% pasca pandemik COVID-19 menerusi pelbagai aktiviti berskala besar. Tahun lepas secara keseluruhannya kita dapat 9 juta. Walaupun rasanya 5 juta. Sebab tahun lepas kita masih lagi dalam peringkat pemulihan. Tahun ini alhamdulillah kita lihat ekonomi semakin baik dan pemulihan telah banyak dibuat. Tarikan-tarikan baru pelancongan juga telah ada dan kita rasakan perlu diteruskanlah aktiviti-aktiviti sebagaimana Majestic Johor Festival ni lah untuk meletakkan kembali nama Johor dalam kalender pelancongan Malaysia. Beliau ditemui di Kota Iskandar. Sebanyak 30 buah motosikal yang disertai anak-anak muda di Perlis menyertai program Semarak Jalur Gemilang. Antara pengisian program tersebut adalah mengedarkan lebih 300 jalur gemilang di 20 lokasi terpilih.
Antara lokasi tersebut adalah Ibu Pejabat Polis Daerah Padang Besar, Pejabat Kastam di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan dan premis perniagaan. Selain edaran jalur gemilang, bantuan bakul makanan, wang tunai dan sijil penghargaan turut diberikan kepada 20 pesara tentera dan polis sebagai menghargai perjuangan mereka menjaga keselamatan negara. Penyertaan skuad Harimau Muda di kejohanan bola sepak Piala AFF bawah 23 tahun di Thailand bukan sekadar untuk melakar keputusan positif, tetapi ia akan menjadi medan terbaik menguji keserasian pemain negara sebelum aksi kelayakan Piala Asia bawah 23 tahun September ini. Ketua Jurulatih El Elabarasan berkata dengan ketiadaan beberapa tonggak utama, ekoran tidak mendapat pelepasan daripada kelab masing-masing. Beliau mengharapkan barisan 23 pemain ini sedia memberikan cabaran sengit. It's been quite tight for us because the tournament is still going on, the leagues are still going on, so we also have the same problem. We couldn't get the players needed, so what we did is, like what he said, is more like a preparation for us for the AFC qualifiers. That is one of our main objectives, trying to get the best result in the qualifier. So we are using this tournament by adding in some new players whoever is available, who is not involved directly in the league to represent Malaysia in this tournament. Malaysia akan memulakan kempen kumpulan B menentang musuh tradisi Indonesia di Stadium Nong Lalok, Rayong esok diikuti aksi kedua bertemu Timor Leste 22 Ogos ini. Kejohanan Petong Asia ke-5 yang bermula semalam memberi peluang untuk Malaysia mengetengahkan bakat-bakat baru untuk digilap ke peringkat global. Menurut Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim, kejohanan ini juga diharap mampu menjadi platform mengukuhkan hubungan dalam kalangan atlet sukan itu. Antara negara yang terlibat adalah Taiwan, Singapura, China, Korea Selatan, Hong Kong, Indonesia, Thailand dan Iran. Sebanyak 15 negara termasuk Malaysia bersaing di arena Petong, Kuala Lumpur sehingga 21 Ogos ini. Ini satu yang sangat membanggakan. Kita dapat lihat ini sebagai pemangkin kepada terutama sekali perkembangan sukan petong. Kalau kita lihat sebelum ni dah masuk Sukma, malah dipertandingkan juga di SEA Games. Jadi ini adalah salah satu inisiatif yang dapat menyemarakkan lagi. Terutama sekali bila kita tengok petong ni dimain di seluruh negara. Sebanyak 39 pasukan merangkumi 13 pasukan kategori lelaki, 15 pasukan kategori perempuan dan 11 pasukan kategori remaja. Terdapat 6 kategori dipertandingkan iaitu shooting remaja, shooting lelaki, shooting wanita, triples remaja, triples lelaki dan triples wanita. Berita tengah malam berakhir di sini. Saya Sahih Samsudin, Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.